lagi banyak daripada apa yang kamu belajar, dan disebabkan dia adalah topik esei, so dia buat ni lah. Dia tak letak dalam exam, tetapi dia jadikan assignment. Walaupun begitu, dia masih dimasukkan di dalam UPS 2 yang bakal dijalankan selepas awak balik ke college. Okay, yang tu saya akan maklumkan kemudian. Cuma, again as I said, chapter 6 ni walaupun tak masuk exam, dia penting untuk chapter 7, chapter 8. Dia akan digunakan dalam chapter 7 dan chapter 8, which is topik yang kita akan belajar dalam lagi 2 minggu lah. Next week kita habis chapter 6. So, please pay attention. Jangan rasa benda ni main-main because I know it's not main-main. My previous students menyesal sebab dia main-main chapter 6. Lepas tu dia tak boleh nak jawab chapter 7. Yang kalau awak faham chapter 6, awak faham chapter 3, senang saja. Chapter 7 pun adalah chapter essay. Okay, cerita dia chapter 7, 8, 9 itu adalah chapter essay. That's why after this kita akan fokus kepada essays jugalah. Kita akan start jawab macam mana nak tulis essay dan apakah contoh-contoh soalan yang kita akan discuss. Nanti saya akan sediakan. Cuma before you jawab essay tu, you kena faham lah, you have to have a good understanding on the topic. So please pay attention to the chapter 6 sebab again dia masuk UPS dan kesinambungan chapter 6 ini dia akan dibawa ke chapter 7 dan chapter 8. If you understand chapter 6, memang senang je you nak score chapter 7 lah, itu akan guarantee juga lah. Okay, by right you dah buat tutorial kalau tak buat saya tak tahu nak cakap apa lah. Lagipun dah bagi kerja seminggu and then you kena buat lah, alright? Sorry, ada problem lagi, okay? So kita akan cuba habiskan discuss sebelum pukul 10 sebab ada benda lagi yang saya nak discuss. Cuma chapter 6 ni senangnya adalah apa yang kamu tengok tu itu je lah yang akan itu je yang akan ditanya dalam UPS. Okay, nanti kita akan tengok sama-sama lah. Can you see this OneNote? Yes sir. Okay, faham. Okay, alright, ini adalah nampak yang biology worksheet ni. Nampak Nampak sir. Okay, so start dengan chapter 6. What is the... Sekejap, saya nak ambil tangan saya kan sakit, kena pusing sikit. What is the concept of central dogma? Dia adalah proses by which instruction of DNA are converted into functional product. Ataupun apa yang awak tulis dalam sepunya nota tu pun adalah betul. Asalkan adanya perkataan menunjukkan DNA itu dia digunakan information from the DNA are used to produce functional product. Awak rasa functional product ni apa? Enzim. Apa? Enzyme. Enzyme. Sebelum enzyme, the general classification for enzyme. Protein. Okay. Protein, pandai. Okay, untuk menghasilkan protein. This one, polypeptide chain. Okay. So daripada basically from DNA tadi dia akan replicate. Bila kata replicate, dia akan produce dua DNA molekul lah, dua daughter molecule. Yang in this case bila dia menghasilkan dua daughter molecule ini ketika sebelum proses apa ni? Kenapa dia nak produce dua DNA molecule sebelum proses? Kenapa dia nak hasilkan dua DNA molecule? Cell untuk division. Ya, pandai. Untuk for cell division. Sebelum sel itu divide from one cell pada dua daughter cell, sekarang ni ada dua DNA, maksudnya kita kena menghasilkan dua DNA lah. That's why dia akan ada dua DNA. Ini adalah separate process. Tetapi kalau in term of gene expression, kita nak ambil informasi daripada gene ini, kita nak hasilkan polypeptide. Apa yang berlaku adalah kita kena, as I said, DNA ni tak boleh keluar. Tetapi kita boleh photostat dia. Ibaratnya as I said in my lecture, kalau kamu dalam library, kamu nak conteng buku tu, kalau kamu conteng buku tu, rosak buku tu. So kamu photostat buku itu, bila kamu photostat, barulah kamu boleh conteng-conteng tanpa merosakkan buku yang asal.
Itu yang berlaku dalam kita punya in the nucleus. Kita nak information from the DNA, but DNA cannot keluar daripada nucleus kerana ada enzim yang dipanggil DNA yang akan potong DNA. Bila dia potong DNA, apa berlaku? DNA rosak, sel akan mati. So kita ambil lah dia punya fotokopi in the form of mRNA, messenger RNA, melalui proses transcription. And then daripada sini transkrip itu yang kita dah photostat itu barulah kita gunakan dia untuk menghasilkan polypeptide chain. Sekarang ni polypeptide chain akan terhasil dalam proses translation, and then DNA itu still conserve tanpa merosakkan DNA. RNA ni kalau kita degrade, kita potong dia tak ada masalah. Sebab memang dia akan dipotong eventually lah. Okay. Itu adalah konsep. Now saya nak teruskan dengan the next question. Start dengan DNA replication. Okay, take note untuk DNA replication apa yang awak perlu tahu? The main thing that you have to know adalah awak kena tahu dia punya enzyme. Enzyme and plus dia punya function. Awak tak payah, awak actually tak perlu hafal. You don't actually have to memorize. Awak hanya boleh, if you are able to explain the process of DNA replication, dia memang automatic akan relate dengan dia punya enzyme and function. If you are able to explain, cerita balik steps in DNA replication, automatic enzyme and dia punya function, you are able to explain. Sebab dalam enzyme and function itu sendiri, dia dah explain step sebenarnya. Okay? Dia akan always start dengan yang first one, DNA helicases. Okay. DNA replication model, si jantan ni namanya Masterson and Stahl demonstrate that DNA replication is semi-conservative. Bila kata semi-conservative is, let's say kita ada dua parental DNA molecule. Each parental DNA molecule ini akan serve as a template untuk menghasilkan the new daughter strand. Eventually bila habis saja DNA replication in each daughter DNA akan ada satu new strand and satu parental strand. Yang merah ini adalah parental strand, yang hitam ini adalah newly synthesis strand. So you boleh nampak dia ada semi, separuh strand, satu strand itu adalah parental, satu strand itu adalah the newly synthesis strand. Semi conservative, dia semi, separuh simpan parents punya strand. Dan another one strand itu memang entirely new strands lah. You boleh nampak. That's why ini dikatakan semi-conservative. Okay. This one parent DNA, after one replication cycle, you akan dapat dua daughter molecule. Bila lagi satu, you akan dapat second replication cycle, you boleh nampak this one akan jadi an entirely newly synthesis strand lah. Tetapi you boleh nampak the original parental strand of parent DNA, dia akan conserve, dia akan kekal dekat two of the daughter molecules lah. Ini menunjukkan bahawa ini adalah semi-replication model. Masa se-matric dulu, saya kena belajar eksperimen ini in very detail. Sekarang dia dah bawa keluar daripada syllabus. That's why saya cakap chapter 6 ni, dia separuh dia dah dibuang. Saya belajar dulu sebulan chapter 6 ni sebab memang banyak lah. Okay. Next. Untuk yang enzymes and protein involved in DNA replication, anak-anakku, this one sudah dalam notasi ada dengan lengkapnya. Daripada steps tu sudah explain dengan lengkapnya dia punya segabung sekali dia punya the function of the enzymes. First, dia akan always start dengan helicases. Yang ni I don't have to explain sebab I dah explain in my lecture dengan lukisan lagi. I just nak discuss the jawapan lah. Apakah function helicases? Awak kena kata dia catalyze. Okay? Kalau enzim kita start dengan catalyze lah. Tak ada catalyze pun tak apa. Tapi awak boleh. Kalau lagi bagus awak letak catalyze. Apa yang dia buat? Dia akan catalyze ataupun unwind the double helix of DNA. Untwist ataupun unwind the double helix at the replication forks, separating the two parental strands and making them available at template strand. Ini adalah function DNA helicases. Macam mana nak zoom boleh? Sorry saya.
Okay. So apa yang helicases buat, dia akan buka sebelum, as I said in my lecture, sebelum DNA itu untuk dia replicate, kita kena buka atas dan bawah. Kita kena separate the strand. Sebab DNA ini panjang sangat. Kita tak boleh nak start replication dekat hujung ni sebab nak jumpa pun susah. So kita start daripada tengah. Tetapi kita kena buka lah. Siapa yang buka? Enzim helicases. Dia akan catalyzes the unwind ataupun untwist of the double helix at the replication forks, separating two parental strands and making them available as template strand. Ini panjang lah, tak suka. Kamu ambil ayat pendek saja. Unwind the double helix ataupun DNA strand, separating the two parental strands. Okay. Macam mana helicases itu unwind? Apa yang dia buat? Bila dia buka tu, macam mana dia buka? Apa yang dia buat? Potong hydrogen bases. Dia betul lah tu, cakap penuh. By Breaking hydrogen Andai. bond. By breaking hydrogen bonds. Between apa? Bases. Between paired bases. Ini jawapan lengkap. Dia untwist the double DNA strands by breaking hydrogen bonds. Kalau ada dua ayat ni pun saya terima lah. Itu lagi jelas. Okay, saya lagi suka jawapan yang direct. Okay, yang ni panjang sangat. Kamu tulis yang sepunya pun saja. By breaking the hydrogen bonds. Kemudian bila DNA dah terbuka, okay, bila DNA dah terbuka, what happen is that ini adalah spring ya, DNA ini macam spring. Bila dia terbuka, dia boleh berpintal balik, dia boleh rewind balik. So kena ada enzim yang akan pegang dia, kena cangkuk dia the single strand. Dan itu adalah function enzim protein apa ni yang cangkuk ni? Single strand binding protein. Andai, SSBP. Okey, barulah ada SSBP protein di mana function dia dekat bawah ni. Kalau you tengok SSBP, dia akan bind the unpaired DNA strands, keeping them from repairing ataupun rewind pun boleh. Itu adalah function single strand binding protein ataupun SSBP. Tapi awak tulis penuh lah. Stabilize the unwound parental strand pun boleh. Okay, good. Lepas dia terbuka ni, kat sini akan ada supercoil. Dia akan berpintal sangat-sangat. Kalau dia terlalu berpintal, dia boleh break. Jadi akan ada satu enzim yang akan potong this DNA strand. Lepas tu dia akan pusing arah lawan jam yang dia berpusing. Kalau dia berpusing ni ke belakang, so dia akan rewind dengan cara dia pusing ke depan lah. Yang ni saya tak boleh nak tunjuk, melainkan adanya dalam kelas. Okay, tetapi ini adalah function enzim topoisomerase. Dia akan dia akan untwist the double helix. Okay, mana ke? This one lah. Dia akan catalyze the relieving of the strain by breaking, swiveling and rejoining DNA strands. Tapi kalau kamu tulis jawapan daripada notasi pun betul, jangan risau. Kemudian the one yang catalyze the synthesis of short RNA primer, itu adalah enzim primase. From the word primer itu maka akan ada primase. Cuma primer itu adakah dia DNA nukleotide ke RNA nukleotide? RNA ke DNA? RNA. Ya, betul. Dekat atas DNA itu dia akan letak RNA primer. Kamu kena letak perkataan, kamu kena tahu dia adalah RNA primer. Kalau kamu kata DNA, kamu letak primer saja salah. It should be specific. Bio ni kena spesifik, tak boleh tergantung. Okay? Kenapa kena ada primer ini? Apa function primer ni? Kenapa? Starter. Yelah starter, tetapi starter untuk siapa? Untuk DNA polymerase 3. Good.
untuk DNA polymerase 3. Sebab DNA polymerase 3 ni dia lemah. Okay, dia tak power. Dia mengada-ngada. Sebelum dia datang dekat DNA, dia kena ada primer. Okay, ni adalah primer. Barulah DNA polymerase 3 ni dia akan datang and recognize. Kelemahan dia adalah dia tidak boleh bind through DNA and then dia terus tambah. Tidak. Dia kena recognize primer, barulah dia tambah DNA nucleotide in 5' to 3' direction. Dia kena recognize primer dulu, baru dia boleh letak DNA nucleotide in 5' to 3' direction. Ini adalah masalah DNA polymerase 3. So akan catalyze the synthesizing of new DNA strand by adding nucleotides, by adding DNA nucleotides to the RNA primer or pre-existing DNA strand by using parental DNA strands as template. Ini adalah dia penjawapan yang lengkap. Okay, kemudian bila dah ada primer ini tak sesuai sebab dia adalah RNA berbanding dengan DNA. So kenapa RNA ini tidak boleh, kenapa dia tidak boleh dibiarkan dalam DNA? Kita kena tengok balik RNA versus DNA. You kena tahu dia punya differences. Okay, apa yang menyebabkan RNA ini in term of nucleotide dia berbeza dengan DNA? Kita discuss balik chapter 1. First, RNA ni apa? Ribonucleic. Dia ada cuba, betul tadi? Ribonucleic acid. Yes. Tetapi dalam dia punya komponen tu, OH, apa yang OH? hydroxyl group. Dekat Ni structure of RNA. Kena tengok in term of dia punya bases, pentose sugar. Apa yang membezakan yang utama? Hydroxyl group. Apa yang hydroxy group? Dia ada ke tak ada? RNA. Dia ada. Dia ada? Ada. RNA ada ke tak ada? Ada. So dia ada hydroxyl group. Kalau dia ada hydroxyl group, this pentose sugar kita panggil apa? Ribonucleic acid. Ribose tu adalah secara general, tapi dia ada ke tidak? Ribose. Hydroxyl group. Ada. So namanya? Ada oksigen kan dalam hydroxyl group. So this group apa? This pentose sugar. Kalau DNA ini deoxy, so kalau this one? Oxy. Tahu pun. Oxyribose sugar. Ada oxyribose pentose sugar. DNA ada ke tak? Oksigen. Dia ada tak hydroxyl group dekat dia punya pentose sugar? tak ada. Tiada. Tak ada. So, deoxyribose pentose sugar sama ke ni? Sama ke ada oksigen, ada hydroxyl group dengan tak ada oksigen, tak ada hydroxyl group? Sama ke? Tidak. Lain. So boleh ke RNA primer ni kekal dekat DNA? Tidak. Tak boleh kot. Kemudian tengok itu settle oxyribose. Yang kedua, tengok bases dia ni. DNA apakah bases dia yang pairing? Sebut. Adenine, Guamine, cytosine, thymine. Guanin. So kita ada C, G, T pair dengan A. Tetapi RNA macam mana pula? Apa yang bases yang RNA ni ada? C, C. pair dengan G, Lagi A pair dengan U. A pair dengan U, CG dengan U dengan A. T dengan U ni memanglah lebih kurang sama, tetapi sama ke? Tidak. Tak. So ada uracil. This one VS thymine. Jadi boleh ke RNA primer ni kekal dekat DNA?
Tidak. Tak boleh. Disebabkan adanya perbezaan ini, dia orang RNA tak boleh kekal dekat DNA. So dia kena dibuang. Siapa yang akan buang, masa ini akan ada enzim yang kita panggil DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 ni lah yang dia akan remove the removal of primer from the end 5' end and replacing it dengan DNA nucleotide. Apa dia buat? Datang DNA polymerase 1, dia datang, dia buang dia buang RNA primer, and then dia sendiri akan tambah the new DNA nucleotide dekat sinilah. Tetapi sekarang ni, walaupun dia dah buang RNA primer, dia dah ganti dengan the DNA nucleotide, adakah the short DNA nucleotide ini cantum dengan the one yang DNA strand yang synthesis by DNA polymerase 3? Bercantum tak dekat ni, diorang ni? Tidak. Tidak. Jadi adanya gap. Siapa yang akan seal the gap? DNA ligase. Maka datanglah DNA ligase, dia akan seal the gap dengan cara dia akan join the Okazaki fragments. Dengan cara apa? Dia akan form apa ni? Bond apa? Phosphodiester bond. Pandai. Dia akan form by forming phosphodiester bond. Sebab cerita dia in between nucleotide ni, macam mana aku nak lukis ni? Di sini adalah O, this one adalah base. This one adalah, let's say, sinilah saya lukis sini. Let's say sini, dekat sini. Apa berlaku? Kita ada phosphate, and then kita ada pentose sugar, bases. Kemudian dekat sini juga kita akan ada yang betul-betul sebelah sini akan ada phosphate, dan akan ada this pentose sugar, dan this one akan ada base. This one yang hitam ini adalah the one by DNA polymerase 1. Sorry. This yang hitam ni, DNA nucleotide ini adalah by DNA polymerase 1. Yang merah ini adalah by DNA polymerase 3. DNA polymerase 3. Ya, kat hujung ni, hujung tepi, and this one pun yang dekat sini. So awak tengok ada gap in between ini. Bila ada gap in between, tak boleh, nanti DNA akan bengkok. So siapa yang akan joinkan ini? Basically DNA ligase dia akan datang, and then dia akan join the phosphate, the nucleotide together by forming this what we call DNA phosphodiester bond. Dia yang akan form this phosphodiester bond. Bila dia dah form phosphodiester bond, barulah dia akan form continuous strand. Barulah strand ini akan lengkap lah. Okay? DNA ligase. Itu je lah. Settle DNA replication. Itu saja awak perlu tahu pasal DNA replication. Awak hanya perlu tahu dia punya enzyme, dan you boleh able to explain the steps. Okay? Mechanism of DNA replication and enzyme involved. Apakah dia punya special properties of DNA polymerase 3? Kalau you tengok DNA polymerase 3, memang dia cannot initiate. Memang dia tidak boleh nak, ya Allah Akbar. Memang dia cannot initiate the synthesis of strand all by itself. Dia tak mampu ya, memang lemah lah. Awak rasa kalau jantina DNA polymerase ni lelaki ke perempuan? Lelaki ya, memang. So lelaki ni sebab DNA polymerase 3 ni cannot initiate the synthesis of DNA strand all by itself. Hanya dia memerlukan apa? Disebabkan dia tidak boleh initiate the synthesis, dia memerlukan apa tadi awak dah jawab? Dia memerlukan Primase. RNA. Dan kenapa pula dia nak primase? Primase tu enzim yang letak RNA primer. Sorry. Dia memerlukan RNA primer. Bukannya nak primase, tak ada. Primase tu enzim yang add RNA primer, tak perlu pun primase ni, tetapi dia memerlukan ni landasan dia ni, RNA primer. And it can only add new nucleotides in 5' to 3' direction. Maksudnya dia tak boleh reverse. Okay, if let's say kita dia, yang ni assignment best sikit lah. If let's say let's say this one adalah template. Apa berlaku ialah
cerita dia ketika DNA polymerase 3 dia add nucleotide 1111 in 5 prime in 5 prime to 3 prime direction of new DNA strand. Awak kena tahu proses ini sangat-sangat berisiko. Kadang-kadang DNA polymerase 3 ni dia tersalah letak ataupun dia tak letak. Okay, bila let's say dia tersalah letak, let's say ni adalah error, DNA polymerase 3 ni dia tak boleh patah balik dia ganti, tak boleh. Dia terpaksa teruskan sebab memang direction dia ke hadapan saja. Dia tak boleh nak pandang ke belakang. Jadi bila ada let's say ada error di sini, dia tersalah letak base ke apa, dia memerlukan enzim lain yang akan datang and gantikan. Okay, dia tak boleh patah balik, dia buang, dia add, tak boleh. This DNA polymerase 3 ni memang hanya ke hadapan saja. Dia tak boleh, alamak aku terbuat kesilapan. Dia tak boleh patah balik belakang, dia buang, dia ganti baru, tak boleh. Dia hanya boleh tambah in 5 prime to 3 prime direction. Tetapi akan ada enzim lain yang akan membetulkan kesilapan inilah yang kita tak belajar lah. Tetapi just understand, dia cannot reverse transcription. Dia tak boleh nak reverse adding nucleotide. Okay, itu adalah dia punya kelemahan lah. Okay. Next, kita teruskan unwinding of DNA strands by DNA helicases by breaking the hydrogen bonds between, tambah sikit anak-anak aku, between paired bases. Dengan kelas saya ayat kena lengkap. Between paired bases. Kemudian enzim yang akan bind to the single DNA strand. Ya ke? And then topoisomerase dia akan bind kepada DNA strands and relieving the breaking and swelling and rejoining it. Prevent supercoil until DNA strands are replicated. Buang single strand ni aku tak suka lah, bersalah. Dia akan bind kepada DNA strand. Kemudian dia akan release supercoil dengan cara dia akan break, dia potong sekejap, lepas tu dia pusing and then dia kantung balik. Kemudian each parent strand acts as a template used to synthesis the new DNA strands. Both strands require RNA primer for the initiation of DNA replication. Kalau awak tulis primer saja sila salahkan. Dia memerlukan RNA primer, again be specific, for the initiation of DNA replication. Kemudian the one yang akan add the newly synthesis strand adalah DNA polymerase 3. Okay. Then the one that extend the existing polynucleotide from 3' end of the strand in 5' 3' direction pun boleh, ataupun 5' to 3' direction. Okay. Itu je lah benda DNA replication, pusing-pusing itu je lah. Okay, kemudian kita tengok soalan differences between lagging and leading strand. Differences between leading and lagging strand. Macam nak besar kan? Sekejap Kalau kita tengok the differences between the leading and lagging strands. Leading strand adalah the one that is synthesis continuously. Okay, dia akan follow the replication fork direction. This one saya tak reti nak lukis sangat sebab saya dah lukis dalam in my lecture. Okay, kalau awak tahulah DNA ni dia ada dua, sebab DNA sendiri ada direction kan. So kalau kita cuba lukis 3', 5'. Kalau kita tengok the direction of DNA, kita akan ada dua. Satu yang 3' and 5'. This one ada 5' to 3'. Kalau leading strand ni adalah the one yang synthesis continuously towards replication fork. 5' to 3'. In 5', 3' direction dia menghadap replication fork. Sama hala lah ni. Okay, dia sama hala. Dan disebabkan dia sama hala dengan replication fork, this strand is synthesis continuously. First,
Apakah leading strand? The strand is synthesis in the same direction as the movement of the replication fork. Okay, boleh nampak kalau dia pergi ke kiri, if let's say replication fork itu ke kiri, maka ke kirilah dia punya direction of replication. So ini adalah leading strand. Berbanding dengan lagging strand, dia akan move away from the replication fork. Kalau ini ke kiri, the lagging strand dia akan ke kanan lah, so dia opposite. Kemudian disebabkan dia follow replication fork, that's why yang kedua adalah perbezaan dia. This leading strand dia akan synthesis continuously. Okay, dia akan form smooth and continuously. Alright, the strand are synthesis smooth continuously, tu yang kedua. Tetapi lagging strand ini dia ada Okazaki fragment. Kalau let's say DNA sini, DNA kat sini, lepas tu dia DNA buka lagi, maka this strand akan terputus, akan adalah another strand yang akan disintesis dekat belakang. Dan this fragment kita panggil Okazaki fragment. The strand is formed in the segments known as Okazaki fragment. Okay. Kemudian kalau kita, apa yang kita boleh detailkan lagi, the next perbezaan, kita tengok balik the leading strand. Kalau first tadi kita cakap this strand is synthesis continuously towards replication fork, itu adalah perbezaan yang pertama. Now kita cerita pula pasal DNA polymerase punya movement. So siapa yang add the DNA nucleotide? DNA polymerase lah. So DNA polymerase 3 ni dia akan move along the template strands toward replication fork. Tadi kita cerita pasal strand. Now kita cerita siapa yang buat strand? DNA polymerase 3. So kita katalah the next perbezaan, DNA polymerase 3 akan move along the template strand in the same direction as the replication fork. Itu yang perbezaan yang ketiga. Kalau untuk leading strands, kalau lagging strands pula awak ceritalah the DNA polymerase 3 move away from the replication fork in 5' to 3' direction. This one leading strand cerita pasal DNA polymerase 3 menghadap ke towards replication fork. But then kalau this one untuk the one yang in lagging strands, dia akan move away from the replication fork. So awak boleh nampak, okay, ini adalah teknik menjawab. Ini kita cerita pasal strand. Now untuk perbezaan dua, kita ceritalah pula pasal dia punya the one yang synthesis the strands, iaitu DNA polymerase 3. Kemudian awak cerita dia punya keadaan strand. Kalau this one continuous, this one dia akan adanya Okazaki fragment lah. Okay. Dia akan ada Okazaki fragment. This one memang continuous in 5' to 3' direction. Okay. I think saya ada letak dalam nota yang ni. Ada kot? Ada. Kemudian ini adalah untuk explain the mechanism. Dia minta awak ni kan, dia minta awak label. This one adalah the first one SSBP. Okay, kita ada SSBP ni, dia akan bind dan kita akan ada, mana SSBP? Macam tak jelas ya. Kita ada helicases, the one yang akan unwind. Kemudian awak boleh nampak adanya merah tu. Merah tu tak sama dengan biru. Yang biru ini adalah DNA nucleotide. Merah itu adalah RNA primer. So the one yang add RNA primer adalah this one primer. Kemudian enzim yang tambah ini adalah primase. Kemudian you boleh nampak the one yang synthesis the leading strand ini adalah DNA polymerase 3. This one also adalah DNA polymerase 3. Kemudian you boleh nampak ada satu enzim yang datang dekat the RNA primer ni, tetapi dia bukan RNA primer sebab rupa dia bukan primase, sebab yang ni pink, yang ni warna kuning. So this one adalah tak lain tak bukan DNA polymerase 3. Dan you boleh nampak F polymerase 1, bila dia remove RNA primer, dia ganti dengan DNA nucleotide, you boleh nampak masih ada celah-celah ini, masih ada gap. Di sini ada gap ya. Akan adanya gap between the adjacent nucleotide. So siapa yang akan seal the gap tak lain tak bukan DNA ligase by forming phosphodiester bond. Okay. Itu saja. Itu je lah cerita dia pasal DNA replication. Macam boleh habis awal je ni. Seterusnya kita teruskan habiskan DNA replication. Dia datang. Figure 1 shows DNA replication at a semi-conservative model.
Explain what is meant by semi-conservative. Each strands of DNA molecule serve as a template for DNA replication. 1. Resulting two double helix, each having one parental and one new strand. Asalkan ada ayat yang perkataan yang sama di mana each parental strand serve as a template for DNA replication. Yang penting ada perkataan template. Ini adalah yang pertama, maka yang pertama. And eventually producing two daughter DNA, each having one parental and one new strand. Asal menunjukkan each having one parental and one new strand, itu adalah satu markah. Itu yang dikatakan semi-conservative. Okay. And then list two enzymes involved in DNA replication and state their function. Satu benda yang saya nak cerita, okay, dalam kelas satu perkara lah. Kalau dia kata in tutorial ataupun in past year, kalau dia kata list two enzymes involved in DNA replication, kalau awak letak dua enzim, awak letak dia punya function, dengan betul awak letak dua saja, saya datang dekat awak, saya ketuk tangan awak. Ini latihan. So awak tak patut buat dua. Awak kena tulis, kalau sejadi awak seakan tarik tepi ni, yang jawapan ni jawapan lah. Okay, saya letak dua. Tetapi saya akan letak tepi ni, saya terus buat semua enzim. Saya akan tulis balik enzim yang saya telah belajar. Let's say awak tulis helicase and then A ligase, fine. Tetapi ada banyak enzim, ada dekat lagi 7 enzim, ada 5 lagi enzim yang awak belajar. So saya akan tulis tepi ni, primase, DNA polymerase 3. Habis DNA polymerase 3 akan ada DNA polymerase 1. Kemudian ligase. Saya akan tulis. Kemudian saya akan buat nota sini, nota. Tulis. Ataupun enzim, saya akan buat nota enzim plus function. Saya pun tulislah kat tepi ni. Bila latihan saya buat macam ni, when I do this in my tutorial, adakah saya perlu buka nota balik? Adakah saya perlu buka lectures note balik untuk refer? Jawab sekarang. Tidak. Tidak, sir. Tak perlu. Ia ambil masa 5 minit, the 5 minutes that you do masa awak buat latihan ni, terus membentuk awak, memudahkan awak bila nak study week. Sumpah saya cakap, saya tak tipu. Study week seminggu je, mana boleh awak baca semua ni? Tak ada. Time ni lah awak buatkan awak punya nota, awak punya latihan jadi nota. Kalau soalan minta dua, awak tulislah dua. Tetapi kalau saya tengok, awak langsung tak tarik tepi ni, memang saya datang seketuk jadi awak. Serius, saya tak tipu. Kisah pula aku. Saya kata, apa tulis dua je? Mana boleh tulis dua je? Awak kena letaklah tepi ni kita nak belajar. Okay, tak apa. Memang agak ambil masa, tetapi it's gonna help you so much. Trust me. Okay? Describe the first DNA replication, the first process in DNA replication. The first itu adalah initiation, di mana helicase akan catalyze the unwinding of the double DNA strands. Satu. Dengan cara apa? They break the hydrogen bond by breaking the hydrogen between paired bases. Between paired bases. Okay? Dah cukup. Cuma kalau sejadi awak, saya akan tambah sikit tepi ni. Lepas tu apa buat? Cerita balik. SSBP dia akan maintain structure. Okay. Tetapi bila SSBP structure, unwinding tu, bila DNA itu dibuka, unwinding cause, apa dia menyebabkan? Bila kita buka DNA itu, apa berlaku dekat kiri dan kanan? Bila dia buka DNA buka tu, bila DNA dibuka, apa berlaku dekat kiri dan kanan ni? Apa berlaku kat sini? Akan adanya Supercoil. supercoil. Unwinding causes supercoil. So apa yang berlaku? Supercoil ni siapa yang akan release? Dia akan released by enzyme, released by topoisomerase. Apa yang topoisomerase ni buat? Dia buat 3 benda. Dia akan break, kemudian dia akan swivel. Lepas tu apa dia buat? Dia akan rejoin. Dah. Siap nota kaki. Settle. Benda macam, nampak macam simple. Tetapi actually bila awak buat ni, this one, you buat anak panah ni, teknik yang saya kata teknik tarik ni. Bila awak buat teknik tarik ni, awak garis-garis ni, you buat ni. Actually awak buat nota short notes.
Dan bila awak buat short notes, awak actually dah melepasi tahap awak hafal. Now awak faham, you apply. Means that you are able to do this. Okay? Ini adalah teknik yang saya nak ajar dengan awak. Kalau soalan tadi macam ni, lantaklah. Tapi ini latihan dalam kelas Syazlan. You tarik tepi ini, jadikan dia sebagai nota. Memang penuh. Saya lupa nak tunjuk saya punya nota masa matrik. Memang penuh macam ni. Adalah cara saya belajar lah antara teknik yang saya boleh share dengan awak. Okay. Differentiate between the synthesis of leading and lagging strand in the DNA replication. This one kita dah discuss dekat atas, benda sama sahajalah. So you boleh tengoklah balik dekat atas. So sama sahaja. Okay. Oh, damn. Sama balik, you tengok balik latihan semua ulang-ulang benda yang sama sahaja, DNA replication. This one adalah strand X. X itu adalah parental strand ataupun old or template strand. Y itu adalah daughter strand ataupun newly synthesis strands. Name the protein that maintains DNA structure to allow the replication. Bila kata maintain, the one yang akan pegang ni, cangkuk ni, tak lain tak bukan SSBP. Single strand binding protein. Suggest DNA replication model shown, semi-conservative model. Okay. Give 2 rules. Nyatakan 2 rules that must be obeyed for DNA replication untuk berlaku. First, awak kena tengok daripada gambar rajah yang diberikan, apakah 2 rule yang penting. First one adalah, the first one kena adanya complementary base pairing. Untuk menghasilkan new DNA, daughter DNA strands, first rule adalah base pairing itu kena complement. First, complementary base pairing. Okay. C, cytosine, dia akan pair dengan, base C dia akan pair dengan guanin. Guanin. Berapa hydrogen bond? 3. 3. 3. Okay, 1, 2, 3. Lagi satu DNA. The next pairing adalah Thymine and adenine. thymine pair dengan Adenine. adenine. Berapa base pairing? 2. Berapa hydrogen bond? 2. Macam mana nak ingat? Ingat satu, ingat T. Macam mana 3. nak ingat? Jadi bukan T 3. ni 3 tetapi bukan 3. So dah 2 lah. Okay, C ni yang akan 3, bukan 3. Good. Awak boleh kata complementary base pairing between cytosine and guanine and thymine and adenine pun boleh lah. Okay, kalau awak tulis, awak kata complement base pairing pun sahaja betul lah. Tapi kalau saya akan tulis complementary base pairing between C and G and T dengan A, satu markah. Nampaklah awak ni memang cemerlang. Memang sangat cemerlang. Dan rule yang kedua, the DNA strand ini, the newly synthesis strand, it should be in 5' to 3' direction. Dia tak boleh terbalik, tak boleh. Okay, dia kena in 5' to 3' direction of new strand. Bukan DNA strand, bukan parental strand. Direction from 5' to 3' of new strand. Name 2 enzymes involved in the formation of strand Y. Dalam menghasilkan strand Y ini. Okey, apakah enzim yang terlibat? Any enzyme lah. Primase, DNA polymerase 3, DNA polymerase 1, DNA ligase. Okey. Kalau soalan minta 2 enzymes, name 2 enzyme, awak tulis saja macam ni dalam latihan. Awak tulis macam ni betul, tetapi saya akan datang awak, saya akan ketuk jari awak. Tarik tepi ni. So tarik ni untuk apa ni? Untuk tulis apa? Agak-agak. Function. Function. Pandai. So saya akan tarik tepi, saya akan buat function primase. Tulis. Apa dia function primase ni? Function primase. Anakku. Hanif Nazmi. Capitalize. Hanif? Hanif tak ada. Ahmad Nur Firdaus. Tak ada. Tak.
Ahmad Nur Firdaus H39. Tak ada. Siapa lagi nak attack-nya? Sekejap. Firdaus H38. Yes, sir. Apa function prime S? Function dah. Nggak tahu, sir. Okay, thank you. Ya ampun. Izran. Ada ke Izran? Ke tak ada? Siapa nak Syazwan Haziq, apa function prime S? Syazwan Haziq, tak masuk ke budak ni? Sir, Hanif. Apa function prime S? Synthesis of short RNA primer. Good, ataupun pandai. Synthesis short RNA primer. Thank you. And then DNA polymerase 3, Sahrul Amri. Catalyze the synthesis of new DNA strand. Good. Okay, betul lah tu. Panjang sangat. And then, thank you Sahrul. Yes, sir. DNA polymerase 1, apakah fungsinya? Muhammad Ahmad Aiman. Replace the primers with DNA nucleotides complementary to the DNA template strand. Good. Dia akan gantikan dia akan remove the short RNA primer and substitute dengan the new DNA nucleotide complementary to the template strand. Sangat lengkap, good job. And then DNA ligase last sekali. Siapa Hakim Abbas. DNA ligase. Maintaining genomic integrity by joining break in the phosphodiester backbone of DNA. Ulang balik. Maintaining genomic integrity by enjoying break in the phosphodiester backbone of DNA. DNA ligase. Siapa nak bantu? Aziz Zain. Saya boleh bantu, Aziz. sir. Saya nak Aziz dulu. Aziz, ada ke tidak? Yes, sir. Apa function DNA ligase? Catalyze the joining of DNA fragment. Dengan cara apa? Both of them leading strand formation phosphodiester bond. Yeah, good, thank you. Catalyze joining of DNA fragment dengan cara apa? By forming phosphodiester bond. Itu je lah bendanya, sama je. Okay? Yang tak dapat jawab tu sila tengok balik Tak ada masa nak go through one by one. State the direction of the formation of leading strand. Tak lain tak bukan, it should be in 5' to 3', it towards the replication fork ataupun same direction of replication fork pun boleh. Lagging strand away from replication fork ataupun opposite. Asal menunjukkan dia move facing away, bolehlah. This one akan towards ataupun kepada, samalah. Along ataupun same direction pun boleh lah, mana-mana. Dan you tengok soalan 3, I think malas lah nak discuss, boleh sama. Okay, kena ada satu soalan penting. Identify enzyme A dengan B. A ni adalah tak lain tak bukan DNA terbalik ni Enzyme A ni adalah DNA polymerase 3. Okay, A itu adalah DNA polymerase 3 and then B itu adalah enzimnya, mana B? B itu adalah DNA ligase
Nanti saya akan kasih skema tapi make sure awak tahu ni adalah terbalik. A ni adalah DNA polymerase 3, B tu adalah DNA ligase. Catalyze the function of enzyme A and B. Function of enzyme A and B. BA tu adalah terbalik A tu catalyze the adding of DNA nucleotide in 5' 3' reaction bla bla bla. B tu function dia adalah DNA ligase. Function dia akan untuk function dia adalah untuk joining of the Okazaki fragment dengan cara bab kata Azik tadi by forming phosphodiester bond. Tulis penuh-penuh. What happens if enzyme A absent in a cell? Apa yang berlaku sekiranya DNA polymerase 3 ni tidak akan ada? Boleh ke DNA strand, boleh ke new synthesis strand itu akan dihasilkan? Jangan tengok jawapan. Boleh ke kalau DNA polymerase tak ada, apa berlaku dekat the new DNA strand, boleh ke dihasilkan? Tidak. Tidak. New DNA strands cannot be synthesis. Jangan buat macam ni Kalau dalam exam awak tulis new DNA can't. Oh boy, memang kena ngaku. Tak boleh buat macam ni. Ini bukan awak cakap dengan kawan awak. Awak kena tulis penuh. New DNA cannot be synthesis. Awak siapa? Jangan nak pendek-pendek kan. Tak boleh. Tak boleh gunakan. Kalau sejumpa, saya dah cakap if sejumpa siap. New DNA cannot be synthesis. So ada tak can DNA replication occur? No. DNA replication does not occur. Itulah. Boleh ke menghasilkan new daughter DNA molecule? Boleh, ada ke? Tidak. No new daughter molecules are produced. Tu je lah. Pilih. New DNA cannot be synthesis. New DNA strand cannot be synthesis. New DNA molecules are not produced. Ataupun DNA replication does not occur. Tetapi soalan, kalau enzyme B pula tak ada, apa berlaku? What will happen? Kalau soalan tanya what happen kalau enzyme B tak ada, kalau enzyme B which is DNA ligase tu tak ada, barulah awak kata Okazaki fragment itu cannot be joined, DNA replication cannot be completed, ataupun continuous strands cannot be formed. Okay, macam mana nak jawab? Awak tengok balik function of each enzyme. Let's say DNA ligase ni functionnya join Okazaki fragment to form continuous strand. Itu adalah function dia. So kalau dia tak ada, means awak tengok terbalik lah. Kalau tak ada, let's say tak ada enzim DNA ligase, kalau ada DNA ligase, Okazaki fragment boleh di-join. Kalau tak ada DNA ligase, tak bolehlah nak join Okazaki fragment. Macam tu je, awak tengok, we call it retrospectively. Awak tengok terbalik saja. Okay, kalau enzim ni ada, ini function dia. Kalau enzim ni tak ada, tak adalah. Awak tengok terbalik saja. Itu adalah teknik menjawab yang kedua lah. You know dia punya function dan you tengok ada ke tidak ada. How does the in figure 1 label the 5' and 3' end of the lagging strands? Ini adalah oh shit. So you label sajalah. And then why is DNA replication? How does helicases form single strand DNA? Tak lain tak bukan by breaking the hydrogen bond. It break the hydrogen bonds between complementary bases. Ini adalah ayat yang paling lengkap. Why is DNA replication important? Untuk menghasilkan to ensure the daughter cells produced by mitosis have the same number of DNA ataupun have the same number of genetic material. Okay, kita nak setiap habis je mitosis itu, setiap daughter strand akan ada kopi. Each will have a copy of DNA strand from the parental, daripada the parent punya cell, from the parental cell.
Okey, sebab kita sebelumnya mitosis dia akan double, dia akan replicate each DNA tadi, dia akan dipas kepada inilah daughter, kepada the daughter cells, okay? And ataupun awak boleh kata to produce genetically identical copies of DNA pun boleh lah. Okay, memang function DNA replication kita nak menghasilkan DNA yang sama. Kenapa kita nak menghasilkan DNA yang sama? Untuk cell division. Eventually awak refer balik kepada cell division lah. State the role of C1 and C2 in the replication. C1 and C2 itu dia merujuk kepada primer lah. Dan apa function primer? Initiate the synthesis of DNA nucleotide untuk menghasilkan DNA nucleotide. Okay. Itu DNA replication, settle. Saya minta buat sampai soalan ni kan. Bawah sikit, ya, transcription. Yang ni awak boleh teruskan bila kita dah jawab, awak dah tengok translation lah. Cuma now saya nak, mari kita tengok balik the role of transcription and translation. Jawab transcription sahaja. In transcription, apakah dia, tadi, okay, sebelum tu. Tadi kita dah tengok from one DNA, dia replicate untuk menghasilkan 2 DNA. Dan ini adalah untuk division, settle. Yang ni cerita lain. Now kita nak tengok daripada DNA ini, kita nak menghasilkan protein. Daripada DNA ini macam mana kita nak menghasilkan protein, kita kena photostat DNA in the form of messenger mRNA, utusan RNA. Kemudian daripada sini barulah kita akan menghasilkan polypeptide. Untuk part 1, kita tengok we have seen the DNA replication and explain sikit pasal DNA transcription. Okay, ini adalah cerita lain. Now kita nak masuk another cerita lain. Macam mana kita nak menggunakan obtain the information daripada DNA. Okay, daripada DNA. Now kita nak become mRNA lah. Okay. Ini kita prosesnya transcription, menghasilkan mRNA transcript. Apa dia transcription? Dia adalah the first step in the gene expression in which a segment of DNA is copied into RNA by enzyme RNA polymerase. Awak boleh kata, apa itu transcription? You kata production of mRNA from DNA pun boleh. Okay, asalkan ada perkataan penghasilan mRNA daripada DNA in your words by enzyme apa? RNA polymerase. Okay? Cukup. Kalau itu saja pun cukup. Tapi kalau awak nak ayat penuh, inilah. Untuk translation nanti awak isi lepas awak tengok this one awak completekan lepas awak tengok lecture part 2 lah. Figure 4 shows the protein synthesis that occur in eukaryotic cell, process D, process E. Proses D ni adalah transcription, proses E ni translation. Name the strand C. Strand C itu adalah mRNA, okay, messenger RNA. Other than strand C, state 2 nucleic acid that are involved in process E, translation. Nanti you akan tengok translation tu ada another RNA. Dalam translation ni ada 3 jenis RNA yang akan terlibat. Yang first one adalah mRNA, obviously. Yang kedua akan ada melibatkan ribosome ataupun ribosomal RNA. And then the last one akan ada tRNA. Yang ni awak boleh nanti awak tengok part 2 lah. Process D transcription, process E translation. Where do process D takes place? Transcription itu berlaku dalam nukleus. Translation itu berlaku dalam cytoplasm. Set differences between process D and E. This one saya discuss lepas ni lah. I think I should discuss this after awak tengok the lecture translation. Settle. Okay? Dah. Itu saja. Yang ni saya tak suruh buat, yang ni tak buat. Okay? Yang ni saya akan discuss sejurus lepas awak habis jawab lecture ni lah. Settle discussion. Chapter 6 memang pendek je. So langsung stable. Okay. Rest sekejap 3 minit.
still got chance. Just one stop.